So, boleh nampak? Boleh. Okey, tu boleh nampak slide cikgu. So, tajuk projek kita untuk siri yang pertama ini untuk TP di unit 1, 2, 3 dan 4. So, tajuknya adalah This is me. This is me tu adalah bermaksud Saya. tentang saya. So dekat situ ada saya tuliskan pelbagai definisi ataupun pelbagai frasa yang boleh digambarkan melalui tajuk yang kita akan buat pada hari ini. So ada beberapa frasa di situ iaitu ini saya, it's me, tentang saya, myself, diri saya, about me, to know me, kenali saya. Tapi hari ini kita bukan nak buat karangan sebab kita adalah subjek matematik. So kita nak memperkenalkan diri, nak share about yourself dengan menggunakan angka dan juga operasi. So tadi kita dah kita dah buat congak dengan 4 operasi tu dan dengan 4 operasi itulah yang kita nak jalankan projek ni. Baik. Ini adalah salah satu contoh yang saya dah cuba buat hasil projek This is me. Saya gunakan frasa tentang saya. So kalau awak boleh lihat dekat situ, dekat tengah-tengah tu ada gambar saya lah. Dan di keliling tu ada maklumat berkenaan dengan diri saya. Yang pertama kalau awak boleh nampak, apa benda yang ada dekat atas kepala saya tu? Maklumat tentang apa? Nombor rumah. Rumah. Alright. So awak tahu tak nombor rumah saya tu berapa? Tak. Cuba kira. Kira. 30 tolak 19. Lepas tu darab 2. Saya akan lagi. 8. 30 tolak 19 berapa? 22. 11 darab 2. Cikgu 8. Oh? 2. So dekat sini Agak umi kita lah. akan bercerita, kita akan memperkenalkan diri melalui ayat matematik. Bagus Akil Hafiz 22. Nombor rumah saya nombor 22. Alright, so tengok yang kedua sebelah kanan dia. Saya ada tulis bulan kelahiran. Ada? Ada. Ada. Alright, so dekat situ ada operasi bergabung, ada bahagi dengan tolak. So kita akan selesaikan bahagi dahulu. 100 bahagi 10 berapa? 10. 10 tolak 1? 9. So bulan kelahiran saya adalah bulan September iaitu bulan 9. Inilah contoh macam mana kita nak share, kita nak memperkenalkan diri untuk projek kita kali ini yang kita namakan projek This is me. So kita tak akan tulis dengan angka secara terus, kita akan memperkenalkan diri melalui ayat matematik. Tapi murid-murid jangan risau, cikgu akan bimbing satu persatu langkah demi langkah. So sekarang awak dah dapat gambaran macam mana kita nak sediakan projek ni. Alright, so seterusnya. Okay, seperti yang saya dah maklumkan tadi, projek ini merangkumi 4 unit dalam mata pelajaran matematik tahun 6. Unit yang pertama iaitu kalau awak boleh rujuk dalam buku teks, unit yang pertama adalah nombor dan operasi. Unit yang kedua, unit pecahan. Unit yang ketiga adalah perpuluhan, manakala unit yang keempat adalah peratus. Okay, so kalau awak boleh lihat di situ, saya terus terangkan lagi mengenai projek ini. Kita akan ada 4 fasa. Fasa pertama yang warna pink sebelah kiri sekali, membina ayat matematik. Fasa yang kedua, kita akan membina penyataan masalah ataupun cerita yang rutin, maksudnya cerita biasa ataupun cerita yang bukan rutin. Fasa yang ketiga, kita akan penyediaan projek. Fasa yang keempat, pembentangan projek. So di atas setiap fasa saya ada labelkan, kami ada labelkan, cikgu-cikgu ada labelkan. Fasa pertama hari ini, kalau murid-murid berjaya buat, murid-murid berjaya mencapai tahap penguasaan 1, 2 dan 3.
Begitu juga dengan fasa 2, awak terus mencapai TP4 dan TP5. Seterusnya, fasa 3 dan 4 adalah TP yang ke-6, TP yang paling tinggi yang mampu kita capai. Dengan syarat kita kena buat satu langkah demi satu langkah, satu fasa demi satu fasa. Kita tak boleh jump terus ke fasa yang tengah-tengah. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita hanya fokus untuk menyelesaikan fasa pertama sahaja. So fasa kedua, ketiga dan keempat, so awak simpan dahulu. Kita akan teruskan nanti di minggu yang akan datang. Cikgu akan bimbing sampai awak berjaya untuk dapat TP6. So kena pastikan hari ini kita cuba sama-sama membina ayat matematik dalam fasa 1. Baik, setakat ni. Dalam fasa yang pertama, kita fokus. Sebelum kita teruskan, so tadi kita dah tahu kita akan gunakan 4 unit. So nombor, pecahan, perpuluhan, peratus dan operasi. So kat situ awak boleh lihat cikgu ada senaraikan nombor. Nombor tu termasuklah nombor bulat. Sebagai contoh, apa nombor bulat yang cikgu tuliskan kat situ? Nombor berapa? 12. Alright, ada nombor 6, ada nombor 25, ada 2009. Okay, yang bawah dia pun ada dalam tahun 6 iaitu pecahan juta dan perpuluhan juta. So nombor-nombor begitu pun awak boleh gunakan dalam membina ayat matematik. So unit yang kedua, unit pecahan. So yang pecahan ni awak biasa dah lah 1/2, 3 1/4. Okay, seterusnya perpuluhan contohnya. Mesti ada titik perpuluhan. 0.75, 45.7. Okay, bezanya perpuluhan ada titik perpuluhan. Pecahan tadi ada per dan manakala yang terakhir tu ada peratus, dia mesti ada simbol peratus. Dan akhir sekali, keempat-empat unit tu digabungkan, dibina ayat matematik dengan menggunakan operasi yang telah kita pelajari iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. So untuk tahun ini, tahun 6 dan tahun 5 awak ada operasi yang 4 tu dan ditambah dengan tanda kurungan. Dan ada perkataan daripada ataupun of bagi kelas DLP. So daripada dan of tu tak boleh digunakan untuk nombor dan operasi. Dia hanya boleh digunakan untuk pecahan dan peratus. Tak apa, kejap lagi kita tengok contoh. Tapi sebelum cikgu teruskan, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, boleh bagi tahu saya apakah unit yang terlibat untuk fasa yang pertama ni, untuk tajuk yang pertama ni? Unit apa yang terlibat? Tajuk apa yang terlibat? Nombor dan operasi, pecahan, perpuluhan dan peratus. 100. Okey. Alright, fasa yang pertama. So hari ini fokus kepada fasa yang pertama. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu awak, projek ini ada 4 fasa. Tapi kita akan fokus hari ini kepada fasa yang pertama. Alright, apa fasa yang pertama? Iaitu membina ayat matematik. Okay, macam mana nak bina ayat matematik? Alright, awak boleh lihat dua yang dekat bawah tu. Kita fokus kepada tajuk nombor bulat, tajuk pecahan, tajuk perpuluhan dan tajuk peratus. Dan kita akan gunakan operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan tanda kurungan. Okay, macam mana langkah-langkah dia? Alright, pertama, murid-murid pilih perkara yang ingin dikongsikan. Okay, sebagai contoh, apa perkara yang awak boleh kongsikan dalam bentuk angka? Contohnya umur, tahun kelahiran, awak darjah berapa, maksudnya kongsikan Nombor perkara, rumah. nombor rumah. Okey, contoh tadi, Nombor telefon.
nombor telefon boleh, tapi jumlah nombor telefon. Kita nak isi panjang-panjang pun boleh, nanti dia jadi juta-juta lah nombornya. Maksudnya kita pilih 10 perkara. Okay, tak apa, awak pilih je dulu, nanti kita akan senaraikan, kita akan cuba buat sama-sama. Baik, yang kedua, kita perlu nyatakan bilangan ataupun jumlah ataupun nilai dalam nombor. Maksudnya semua perkara yang kita nak kongsikan tu hanya dalam nombor je. Tak boleh dalam perkataan. So dalam nombor sahaja. Supaya, kenapa dia kena dalam nombor? Supaya kita boleh membina ayat matematik yang sesuai. Okey, untuk projek ini, semasa awak membina ayat matematik tu, selain daripada awak buat pengiraan sendiri, awak boleh menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. Alright, so yang ini adalah contoh yang saya rangka untuk diri saya. So awak boleh tengok contoh kat situ. Alright, so dekat tengah-tengah tu saya dah tulis dah tajuk dia, this is me. So apa 10 perkara Macam yang... tu boleh ke cikgu? Ha? Macam tu tak payah nak tambah-tambah, nak buat matematik tu, so tak, jawapan macam tu. Belum Nazhan. Yang ini baru dia punya langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi apa? Kita pilih 10 perkara. Pilih 10 perkara. So dia ada 3 langkah untuk fasa 1 ni, kita kena buat 3 langkah. So langkah pertama tadi, kita kena pilih 10 perkara. Pilih 10 perkara. So itu langkah yang pertama. Okey, selepas kita buat 10 perkara, lepas pilih 10 perkara, kita kena nyatakan nilai dia dalam nombor. Nilai dalam nombor. Ini adalah langkah yang kedua. Pertama yang ini. Yang ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kita kena bina ayat matematik. Yang ketiga. Barulah lengkap fasa yang pertama. Bila awak dah bina ayat matematik tu, maksudnya awak dah pastikan ayat matematik tu adalah ayat matematik yang akan bagi awak jawapan dekat nombor 2 tu, barulah awak boleh dikatakan mencapai tahap penguasaan yang telah ditetapkan untuk fasa yang pertama ni. Okay. Tapi awak jangan risau, sambil-sambil awak buat tu nanti, awak boleh gunakan kalkulator, sambil-sambil awak kira, boleh je guna kalkulator. So kat sini cikgu bagi 10 contoh perkara yang boleh kita kongsikan. Kalau awak nak catat, boleh saja nak catat. Kalau awak nak ubah, kalau awak nak tambah pun tak ada masalah. Okay, contohnya. Pengkhidmat macam mana? Macam mana? Jumlah tahun pengkhidmatan. Oh, yang itu maksudnya tahun perkhidmatan tu untuk saya, tahun saya bilangan ataupun jumlah saya menjadi guru selama 15 tahun. So, saya nyatakan di dalam nombor lah. Macam tu. Maksudnya kalau Nazhan boleh ubah jumlah tahun persekolahan. So, awak dah bersekolah selama berapa tahun? Boleh kira sekali. Kalau kira dengan prasekolah atau tadika, mungkin ada yang 7 tahun, mungkin ada yang 8 tahun. So yang itu adalah 10 perkara contoh. Awak boleh ubah dan awak boleh tambah. Pertama, cikgu bacakan tadi nombor rumah. Yang kedua, bulan kelahiran. Yang ketiga, bilangan ahli keluarga. Maksudnya semua yang kita boleh kongsikan dan kita nyatakan dalam nombor. Yang keempat, berat dalam kilogram. Yang kelima, bilangan anak. Jumlah huruf dalam nama penuh. Maksudnya bilangan adik je lah kita kan? Bilangan adik-beradik. Boleh? Bilangan adik-beradik. So kalau yang jumlah huruf dalam nama penuh tu awak tulis nama penuh, kira satu-satu. M, U, H, A, kira 1, 2, 3, 4. So kalau saya dah kira, saya punya jumlah huruf adalah 22. So bilangan adik kata nama tu? Nama tak perlu, kita hanya perlu tulis nilai dalam angka. Nama penuh semua. Awak tulis dulu nama penuh. Kira ada berapa huruf dalam nama penuh tu. Okey. Terusnya tahun kelahiran, saiz kasut,
Jumlah tahun perkhidmatan awak boleh ubah, jumlah tahun persekolahan dan yang terakhir ketinggian dalam sentimeter. Itu adalah 10 perkara yang saya ingin kongsikan. So awak nanti kita boleh ubah suai ataupun awak boleh tambah. Yang penting kita nak nyatakan 10 sahaja. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Boleh. Jadi nanti cikgu akan berikan jadual ini untuk awak isikan. Contohnya tadi kan cikgu buat bulat-bulat kan. So sekarang ni cikgu akan berikan awak jadual sebegini, sama ada awak nak print ataupun awak nak lukis dalam buku tak ada masalah. Mana-mana boleh dibuat. Cuma kita kena nyatakan 10 perkara. So 10 perkara tu sama ada saya punya tadi 10, mungkin saya ada bilangan anak. So sebagai seorang murid awak boleh ubah bilangan adik beradik. Alright, so sebagai contoh saya dah buat dah dekat situ yang sesuai dengan murid-murid tahun 6. Saya senaraikan 5. Alright, so umur nombor dia berapa? 12. Okay, so saya nak awak tolong bina satu ayat matematik yang jawapannya boleh jadi 12. Boleh tuliskan dekat chat kat situ. Alright, so Akil Hafiz bagi 6 darab 2. Okey, boleh saya tulis kat sini 6 darab 2 sama dengan 12. Boleh? Ada lagi tak? Boleh tulis dekat chat. 6 tambah 6. Alright, 6. Okey, lagi. 6 tambah 6. 10 tambah 2. Boleh. 10 tambah 5. tambah 2. 4 darab 7 3. tambah 5. Kalau kita nak guna operasi lain selain daripada darab dan tambah? 5 bahagi. Macam mana? Boleh tak? 2 bagi 6. Boleh. 2 bagi 6. 2 bahagi 6 tak boleh sebab 6 darab 2 boleh. 6 bagi 2. Alright. Darab 1. Kita tengok dekat chat ada lagi tak jawapan. Alright. 14 tolak 2. Aisyah Hani kata 4 darab 3. Iyad kata 20 tolak 8. Boleh. 12 tolak 1. So, okay. Semuanya ada bagi operasi tambah, tolak dengan darab. So, cikgu bagi contoh bahagi Alright. So, kalau nombor dia 12, so awak tengok dalam sifir 12. Contoh. Sifir 12. Hasil sifir 12, cikgu ambil 36. Okay, 36 bahagi berapa dapat 12? 3. Alright, 3. 36 bahagi 3. So, itu adalah salah satu contoh ayat matematik yang awak boleh bina. Alright, Ryan. Ada soalan ke yang angkat tangan ni? Ryan. Ada soalan ke? Tak ada. Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, boleh? Alright. Nombor 1 tu umur awak boleh buat kan? Selain daripada contoh tu pun awak boleh buat nanti. Okay, contoh yang kedua, tahun dan kelas. Awak tahun berapa? Tahun 6 betul tak cikgu tulis? Tahun 6. Okay, kalau tahun 6, apa ayat matematik yang kita boleh bina? Tak ada, tekan. 1 kali 6. Alright, 1 kali 6 Tak lagi. ada. 3 darab 2. Okay, tak apa Ryan, tak ada tertekan. Okay. 3 tambah 3. 3 darab 2. Tekan. 5 tambah 1. Okay, boleh tak kalau cikgu buat macam ni? 2 tambah 2 tambah 2. Boleh macam sifir juga. Boleh, macam sifir juga. Macam sifir juga, tambah yang berulang. 6 tolak sifar. Boleh? Boleh. Okay. Alright. So itu adalah contoh. Boleh je yang awak bagi tu semua boleh. Dekat chat tu semua dah boleh bina. Cuma sekarang Dayan kalau 6 bahagi 6 tu adalah 1 Dayan. Kalau 36 bahagi 6 boleh.
Dayan 36 bahagi 6 boleh dapat jawapan 6. Bagus. Dayan cuba operasi bahagi. Okey. So saiz kasut. Saya nak tanya saiz kasut salah seorang. Siapa boleh bagi saiz kasut? Saya 48. 35. 48. 35. 35. Saya ambil saiz kasut yang dekat chat ni dulu. Siapa? 43 Akil Afiq. Alright. So saya tulis saiz kasut 43. Okay. Siapa boleh cuba banner ayat matematik daripada nombor 43 ni? 42 tambah 1. Alright, very good. Boleh Nazhan, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, awak cuba lagi banner yang unik lagi. Selain daripada 42 tambah 1 tu, berapa yang kita boleh banner? Bahagi. Contoh mudah saya bagi contoh mudah. Selain daripada Nazhan kata 42 tambah 1, Dayan kata 22 tambah 21. 42 bagi 1. Saya buat 43,000. Macam mana nak dapat 43 kalau saya ada 43,000? Buang kosong. Macam mana nak buang kosong? Operasi apa? Buang kosong. Bagi 1,000. Operasi pakai. Bahagi 1,000. Bagus awak boleh nampak. Cahan. Cahan. Cikgu, Ya? boleh tak 8 darab 5 tambah 3? Alright, very good Safia. Awak dah boleh banner operasi bergabung. Bagus. Safia kata tadi 8 darab 5 tambah 3. Okay, kawan-kawan. Nampak tak? 8 darab 5 berapa? 40. 8 darab 5, 40. Tambah 3 bersamaan dengan 40. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, bagus contoh yang Safia bagi tadi. 5 kali 8 tambah 3. Dia boleh guna dah operasi bergabung tu. Okay, so 10 yang lain. kali 4. 10 kali 4. Tambah Tambah 2 3. tambah 1. Boleh juga. Tambah 2 tambah 1. Okay, selain daripada 10 kali 4 tambah 2 tambah 1. 10 kali 4 tambah 5 tolak 2. Boleh. Yang penting awak manipulasi nombor dan operasi tu, tetapi akhirnya boleh dapat jawapan yang awak dah nyatakan dekat situ. Alright, boleh? Boleh teruskan? Boleh. Ada soalan tak sekarang ni? Tak. Ada. Okey. Ada. Yang keempat, contoh yang keempat. Ada. Bilangan adik-beradik. Siapa boleh kongsi bilangan adik-beradik yang dulu? 3. 3. Okay, Fatihah tulis yang pertama. Saya ambil nombor yang pertama dekat chat. Iaitu 4. 1 kali 3. Okay. 1 kali 3. Alright. 1 kali 4. 1 kali 4. Ramai adik-beradik 4. So saya guna nombor 4 Okay. So sekarang cuba banner ayat matematik 1 kali yang 4. menggunakan 2 operasi 1 kali atau 4. 2 operasi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu operasi yang sama Nazhan. Maksudnya dia adalah operasi tambah. So Akif Hafiz bagi dekat chat 1 bagi 4 tambah 4. 1. Macam mana Akif? 4 bagi 4 tambah 4. 4 bahagi 4, 1. Tambah 4. 5 tambah 5. Tambah 3. Tambah 3. 5 tambah 5 tolak 6. 5 tambah 5 tolak 6. Bahagi 4 tambah 3. 2 tambah 2. 5 tambah 5 tolak 4. Tolak 6. Siapa yang tengah tanya tadi? Kalisah ke? Saya. Ya Nazhan. 5 tambah 5 tolak 6. Alright, boleh? 2 darab 4 tolak 8. Tolak tolak 6. Boleh? Siapa lagi tadi bagi? 2 darab 4 tolak 8. 2 darab 4 berapa? 8.
tolak 8. 4. Wah, 2 darab 4 tolak 4. 2 darab 4 tolak 4. Alright, bagus Safia. 2 darab 4 tolak 4. Okay, awak dah nampak dah macam mana nak bina ayat matematik tu. Alright. So, tadi saya tulis balik 5 tambah 5 tolak 6. Lepas tu yang kedua 2 darab 4 tolak 4. Okey. Boleh nampak macam mana awak nak selesaikan fasa pertama. So itu yang kita nak selesaikan hari ini. So contoh yang kelima yang terakhir. Nombor rumah. Siapa boleh kongsikan nombor rumah dekat chat? 11. Dekat chat 11. nombor rumah. 43 saya dah hantar kat chat. Alright, Nazan dah kongsikan. 243. 243. 4. Berapa Nazan tadi? 43. 43. Okey, so 43 macam mana ayat matematik dia? Sama dah macam kat atas tu dengan saya kasut. Right. Tambah 5 kali 5. 5 tambah 5 kali 5. So 43 tadi Nazhan sama dengan nombor 3 saya 50 tolak. 3 sama. Alright. Cikgu. Ya. 50 tolak 43. Tolak 3. Macam mana? 5 darab 5 tambah 5 darab 5 tambah 5. Okey, boleh, tak ada masalah. Cuma sekarang kalau kita nombor dia memang sama kan dengan nombor yang atas ni 43. Tapi sekarang kita nak cuba gunakan sama ada nombor perpuluhan ataupun pecahan 50 tolak 7. ataupun peratus. 50. Ratus tak reti. Peratus tak tahu? Macam mana? Tak apa, kalau peratus 50 tolak 7. kalau guna nombor pecahan atau perpuluhan atau peratus. 4 contoh kat atas tu awak dah guna nombor bulat. Kalau pecahan macam mana pecahan? 60% tolak 17%. Okey, boleh. Lagi? Ada yang kata 60% tolak berapa tadi? 17%. Lain daripada tu. Boleh tak guna kalau saya cuba 10% darab 430. Boleh ke? Okey, nampak tak contoh yang saya bagi? Kalau awak ada nombor bulat, 43 contohnya, kita bina dengan peratus sebagai contoh yang warna hijau sebelah kanan tu. Okey, cikgu buat contoh pengiraan dia berwarna oranye. 10% darab 430. So pengiraan dia nanti 10% darab 430. Okay, apa nak buat dengan sifar? Kita potong mansuhkan. So yang ini kita potong. Ada lagi sifar? Ada kan atas dan bawah. So awak mansuhkan. So dia akan dapat 1 darab 43, dia akan dapat 43. Itu adalah salah satu contoh untuk awak gunakan peratus dalam membina ayat matematik. So tak kisahlah nombor dia berapa, awak boleh ubah suai. Okay, boleh? Boleh cuba? Boleh. Boleh. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Alright. Kalau tak ada soalan, cikgu akan bagi awak link. Ini apa? Oh, app klasik ya? Tak. Saya nak awak bina.
App klasik ke cikgu? Ni kejap, awak kena tengok dekat sini. Share. Paper. Ni. Tu, tengok dekat chat. Okay, cuba klik link tersebut. Okey. Lepas tu? Okay, dah klik. Okay, ada tak dekat, awak dah masuk dah dekat sama dengan paparan yang saya tunjuk dekat skrin? Dah. Alright, awak dah nampak kan? Okay, dekat situ, okay, itu adalah laman projek untuk tajuk This Is Me. So, apa yang kita dah buat pada hari ini adalah fasa yang pertama. So, kalau awak boleh lihat dekat situ, saya ada bagi satu jadual, tabel yang awak Nak tekan boleh apa? nak Lepas tekan masuk, apa yang lepas masuk tu nak buat apa? lepas masuk tu nak buat apa? Okay, saya akan terangkan. Okay, awak tengok dekat sebelah kiri sekali. Tekan lah Rafi. Okay, fasa 1, 25 Ogos 2021 ada? Ada. Alright, so dekat situ dia ada jadual. Tajuk dia fasa pertama membina ayat matematik. Okay, ada? Dia di kelas lah cikgu kan? Orang kena buat satu lah maksud dia kat setiap kelas. Maksudnya, okay, saya baca arahan dia dekat bawah tu. Pertama, awak boleh muat turun dan tampalkan ataupun awak perlu lukis jadual dalam buku tulis. Maksudnya kalau Buat awak dekat Padlet tak boleh? macam mana? Buat dekat link yang cikgu bagi. Boleh, tak ada masalah. Selepas tu, kejap saya terangkan dulu Nazhan. Awak muat turun, lepas kalau nak buat dalam komputer boleh buat terus dalam komputer. Kalau tak nak apa nama dia, nak print dahulu pun boleh. Tak nak print pun tak apa, lukis sahaja jadual yang sama. Kalau awak klik tu nanti dia akan keluar jadual macam tu. Sekejap saya dah klik. Klik lagi. Keluar tak? Okay, nanti dia akan keluar jadual yang warna purple tu. Lepas tu yang kedua, tengok yang Nanti dah kedua. siap hantar grup ke cikgu. Lengkapkan jadual. Tengok yang nombor 2, lengkapkan jadual. Pilih 10 perkara. Nyatakan bilangan dan bina ayat matematik dia. Alright. So, Cikgu. boleh? Ya? Kalau 400 tak ambil boleh? Ambil 4 operasi. Boleh. Cuma nanti tahap penguasaan awak tu tak sampai ke topik peratus. Tapi tadi Nazhan, saya dah bagi awak satu contoh peratus. Awak boleh guna ayat matematik tu cuma ubah nilai sahaja. Contoh 10% darab 510 contohnya. Boleh je ubah. Okay. Alright, so ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so nanti lepas awak dah boleh print ke? boleh print. Kan tadi saya baca semula dia punya arahan. Yang ini adalah bahan untuk fasa 1. Kalau awak boleh nampak kat situ, saya tulis kat situ bahan fasa 1. Jadi hari ini kita akan siapkan fasa 1 sahaja. Okay, apa yang perlu awak buat? Pertama, muat turun dan tampalkan atau lukis jadual dalam buku tulis. Kalau awak nak print, boleh. Kalau awak nak buat terus dalam komputer pun boleh. Kalau awak nak lukis pun boleh. Maksudnya tak nak Buat dalam print. komputer macam mana? Maksudnya awak kena tekan ni, ada nampak awak cursor saya kan? Awak klik Nampak dia. apa? Nampak ni anak panah saya ni yang berpusing-pusing ni. Nampak? Okey, awak pergi kat situ, awak klik je nanti. Dia akan keluar. Patutnya dia akan keluar jadual kat situ. Klik tambah lah. Klik je kat situ, dia akan keluar jadual. Okey, lepas tu? Alright. So lepas tu nanti awak akan isikan kat situ.
Okay, macam mana nak isi? Seperti yang kita dah bincang tadi. Awak perlu pilih 10 perkara. Kemudian nyatakan perkara tu dalam nilai nombor. Dan yang ketiga, kita bina ayat matematik. So dekat jadual ni dia ada dah seperti yang kita dah cuba buat tadi sama-sama. Alright, so langkah yang seterusnya setelah siap. Ambil gambar dan muat naik dengan klik tambah. Okay, Dekat dah siap kena ambil gambar pada komputer. Awak klik tambah dekat sini. So kalau 6 UKM, awak klik tambah dekat 6 UKM ni. Lepas tu awak akan pilih gambar. Contoh awak dah ambil gambar, awak pilih upload. Kalau awak baru nak ambil gambar, awak ambil take foto ni. Boleh? Boleh. Dan dekat atas ni tulis nama. Contoh tadi 6 UKM yang saya cuba Afiqah. Awak tulis nama. Lepas tu awak dah upload file gambar yang awak dah buat, dah siap 10 tu awak publish sahaja. Dia akan auto keluar nanti. Alright. Boleh? Nanti kalau saya tak faham, saya PM cikgu. Alright. So ingat pertama discard. Okay, pertama tadi awak ambil jadual tu, awak lengkapkan. Setelah siap, langkah yang terakhir, awak klik tambah dan upload file tu dan tuliskan nama. Okay, dekat bawah ni cikgu ada bagi contoh yang saya dah buat. Nanti awak boleh tengok juga. So saya dah penuhkan dekat situ dengan contoh dia sekali. Umur 12 tahun. Ini contoh ayat matematik saya. Nanti awak ubahlah. Ikut kreativiti masing-masing. Ada tahun, ada saiz kasut, ada bilangan adik-beradik, tahun kelahiran, bilangan haiwan peliharaan dekat nombor 9. Boleh ubah ikut kreativiti masing-masing. Alright, so dekat atas ni awak perlu tuliskan nama. Okay, itu sahaja. Itu sahaja yang perlu kita lengkapkan untuk hari ini, iaitu fasa yang pertama, membina ayat matematik.